Sejumpa Tuan Muhammad Datuk Seri Muhammad Niza bin Jamaluddin. Tuan yang dipertua, soalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan saya nombor 6. Ya, silakan Muhammad Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang bertua, terlebih dahulu saya ingin memohon untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang berhormat pada hari ini secara bersekali kerana kesemuanya adalah berkaitan. Ahli-ahli yang berhormat dan pertanyaan yang dimasukkan adalah Yang Berhormat Setiawangsa pada 15 hari bulan Jun, Yang Berhormat Tanah Merah pada 22 hari bulan Jun, Yang Berhormat Dungun pada 28 hari bulan Jun. Baik. Tuan Yang Bertua, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Bukit Gantang yang telah diberi kejayaan semula oleh Presiden Partinya sebagai AJK PAS Pusat, walaupun beliau kecundang dalam perebutan jawatan naib Presiden baru-baru ini. Tahniah juga kepada Pokok Sena dan Kubang Krian yang menang dan dapat mengekalkan jawatan sebagai naib Presiden PAS. Tahniah kepada Presiden PAS yang menang tidak bertanding. Tuan Yang Bertua, secara keseluruhannya, semua veteran ATM yang tamat perkhidmatan 21 tahun dalam perkhidmatan Angkatan Tentera sememangnya berada dalam lingkungan usia 40-an. Sebelum bersara, mereka akan menjalani latihan peralihan di Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera atau Perhebat mengikut pilihan kemahiran dan minat masing-masing untuk mempersiapkan diri bagi mengharungi kehidupan sebagai orang awam. Pada masa ini, Perhebat menawarkan sebanyak 38 jenis kursus di peringkat latihan peralihan. Pengkhususan latihan yang disediakan adalah seperti pembangunan kesawan, kejuruteraan automotif, kejuruteraan elektrik dan sebagainya. Sejak tahun 2005, Perhebat telah melatih lebih daripada 50,000 veteran ATM. Bakal veteran yang tidak mendapat tempat latihan di kompleks berkenaan disalurkan ke pusat latihan kerajaan yang lain. Setelah menjalani latihan peralihan, veteran ATM akan menceburi bidang kerjaya kedua, sama ada di sektor awam atau swasta. Kementerian Pertahanan sentiasa memberi keutamaan ke arah kesejahteraan dan kecemerlangan veteran ATM agar mereka terus menjadi pemangkin modal insan negara. Dari segi Jabatan Hal Ehwal Veteran, kita telah meletakkan pertanggungjawaban kepada jabatan ini bagi menjaga kebajikan semua veteran melalui skim bantuan kebajikan dan pendidikan. Melalui skim tersebut, bantuan sara hidup diberikan kepada mana-mana veteran yang dhaif dan miskin, terutamanya mereka yang tidak berpencen. Setakat ini, bantuan maksimal yang diberikan adalah sebanyak RM300 sebulan. Selain itu, JEF juga menyediakan peruntukan yang cukupnya untuk bantuan bayaran perubatan, termasuk rawatan hemodialisis, peralatan pesakit dan ubat-ubatan. Manakala rang Undang-Undang Veteran 2011 yang bakal diperkenalkan dan telah dibaca buat pertama kalinya di Dewan Yang Mulia ini adalah bertujuan mentertibkan dan menggariskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ehwal veteran. Selain daripada itu, rang undang-undang ini turut mengadakan peruntukan bagi penubuhan Majlis Veteran Kebangsaan dan peruntukan pendaftaran veteran serta persatuan veteran juga bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Terima kasih. Yang Amat Bukit Gantang. Tuan Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah pun menjawab dan kemudiannya memberikan rangsangan dan tahniah kepada saya dan rakan-rakan yang bertanding dalam pemilihan parti baru-baru ini. Saya juga turut mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniahlah kepada Yang Berhormat Menteri kerana Parti UMNO juga gentar dan takut membuat pemilihan. Akhirnya ditangguh. Dia tahniahlah kerana takut. Ya. Dan kalau boleh ditangguhkan lama lagi elok. Tahniah. Yang keduanya saya dengar tadi bahawa di tempoh peralihan itu bakal-bakal bekas tentera ini diberikan segala-gala kemudahan untuk mereka terlibat dalam program selepas mereka bersara.
Dan malangnya soalan yang ditanya oleh ramai tadi, rujukan daripada ahli-ahli berhormat, menunjukkan bahawa ianya penting, dan kesan daripada peralihan itu barangkali tidak sesempurnanya. Maka soalan tambahan saya, dengan menyedari bahawa kedamaian dan juga kebaikan negara hari ini adalah hasil usaha pengorbanan Angkatan Tentera, yang hari ini tak kurang 150,000 seluruh negara mereka telah berkhidmat sepanjang tak kurang 21 tahun. Malangnya usia 40 tahun mereka bersara tidak digunakan sepenuhnya, khususnya bagi kebaikan negara. Maka saya merujuk kepada satu perintah, iaitu Perintah Majlis Angkatan Tentera PMAT bertarikh 29 Ogos 1973, perenggan 9 hingga 11, yang antara lain menyatakan bahawa setiap anggota tentera dan isteri mereka berhak untuk memohon 20 ekar tanah pertanian dan 2 tapak tanah perumahan daripada melalui kementah kepada kerajaan-kerajaan negeri tertentu. Malangnya dilaporkan 99% daripada bekas tentera yang memohon itu tidak diberikan layanan dan tidak diluluskan. Dan akhirnya ramai di antara bekas tentera hari ini hanya sekadar menjadi pengawal keselamatan, jaga, driver ataupun kerja-kerja buruh kasar. Jadi saya merasakan amat sedih oleh kerana mereka telah pun berkorban, menggadaikan usia muda mereka, menggadaikan masa berkeluarga dan sebagainya. Tiba-tiba selepas mereka memberikan pengorbanan, maka tidak dilayan begitu rupa. Saya jangka bahawa masalah ini bukan baru. Dan saya juga faham bahawa terdahulu daripada Menteri Pertahanan sebelum ini juga mempunyai soalan yang sama. Jadi kalau boleh saya nak cadangkan di sini, dan saya minta pendapat daripada Menteri, apakah boleh kalau kita jadikan bekas-bekas tentera ini menjadi salah satu syarat, misalnya dalam jawatan kuasa kemajuan kampung, mereka ini dipilih. Nama lagi pun jawatan kuasa keselamatan dan kebajikan kampung. Jadi sudah tentulah bekas-bekas tentera ini mereka ada kepakaran, mereka ada kemahiran, dan mereka juga ada disiplin. Maka kalau mereka ini dijadikan sebagai ahli kepada JKKK, maka sudah tentulah dia memberikan manfaat di samping cadangan-cadangan yang lain. Jadi untuk itu saya mohon komen dan pendapat daripada Menteri supaya anggota keselamatan kita ini mendapat pembelaan daripada kerajaan dan juga Pakatan Rakyat, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Bertua, soalan yang beginilah yang memang kami harapkan. Kerana Yang Berhormat lebih baiklah tangguhkan pemilihan daripada ada pemilihan tapi kalah. Jadi itu tak guna juga. Jadi untuk umur yang 40-an tu Yang Berhormat ni pasal nak kekal lama jadi jawatan presiden tu. Jadi Yang Berhormat, untuk yang berumur 40-an tu, Tangguh-tangguh terus bubar je lah. untuk yang berumur 40-an tu, memang keputusan MAT begitu. Tetapi kuasa untuk memberikan tanah itu adalah kuasa kerajaan negeri. Yang Berhormat, masa jadi Menteri Besar 11 bulan tu, Menteri Besar Perak, tak ada 1 inci tanah pun bagi pada bekas tentera. Jadi dalam kala ini, begitu juga daripada JKK. JKKK ni adalah kuasa kerajaan negeri. Masa Yang Berhormat jadi Menteri Besar, tak lantik seorang pun jadi JKKK. Jadi eloklah kita cermin muka kita sendiri. Sebab kalau kita tepuk air di dulang, dia kena muka kita sendiri. Yang Berhormat, saya cabar. Sekurang-kurangnya 20. Sekurang-kurangnya 20 ketua kampung yang kami pilih di atas pilihan raya adalah bekas tentera. Dan seorang bekas tentera itu seorang sebab kita ada pemilihan. Kita ada pilihan raya. Yang Wan Bukit Kentang. Sekurang-kurang 20 adalah ketua kampung. Menteri cabar lagi. Sudah aib. Menteri tak ada maklumat. Tuan Yang Bertua, bekas Menteri Besar yang dah hilang kuasa pun tak tahu peraturan Dewan ni, nak hormat macam mana? Alah, Menteri sudah betul. Menteri jawab tak betul. Menteri yang bohong gitu. Kita harus mengakui hakikat bahawa tanah semakin sikit dan tidak semua dapat diberikan tanah. Dan ini harus diakui hakikat. Saya fikir Yang Berhormat masa menjadi Menteri Besar pun tidak mampu
untuk memberikan tanah kepada semua veteran tentera. Ini adalah realiti dan kita harus berpijak di bumi nyata.